Baik, ini jelas tuan-tuan dan puan-puan kerana ramai orang yang dengan mudah bercakap UMNO menggadai prinsip, UMNO mengubah dasar. Sebenarnya perkara itu tidak berlaku kerana selagi kita berada berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, 4 perkara itu tidak dilanggar, selagi itu kita okey, kita bersama. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang menyentuh tentang dasar-dasar yang sukar untuk kita berkompromi, maka kita juga ada hala tuju. Dan perkara ini bukan saja UMNO yang faham, Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga faham. The engagement rule itu semua faham. Jadi kita ada 2 soalan daripada penonton. Okey, silakan. Boleh kita ambil Boleh. Amy, silakan Amy. Assalamualaikum Amy. Tak masuk. Okey, Dok, sambung dulu. Okey, kita mengalu-alukan kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan soalan, kita akan cuba menjawab. Connection TikTok okey. Okey. Macam tu. Kena adjust kamera. Okey. Alright. Okey, silakan. Okey, alright. Okey, kalau ada yang nak bertanyakan soalan, sebab TikTok ni dia tak boleh ambil 2 orang untuk sesi. Jadi ni kita tengok kalau ada soalan. Tapi kalau tak ada soalan tu, Papa Gomo nak masuk, silakan. Mari jemput. Kita dah lama tak Gomo dia ni. Okey, kalau sementara kita nak tunggu ni, saya nak bawa satu perkara yang menjadi agenda. Ada tadi orang tegur kita ni asyik sembang politik je. Okey, sekarang ni saya nak bawa satu perkara tu bahawa UMNO dah menubuhkan tabung pendidikan Melayu. Yang ini tabung pendidikan Melayu ni kita ucap tahniah kepada Datuk Dr. Fuad Zakarsi. Betul. Ini idea yang sangat brilian yang saya fikir mampu, bukan setakat kita bercakap orang politik ni dia boleh bercakap, tapi UMNO menubuhkan tabung pendidikan Melayu di mana ahli-ahli UMNO diminta untuk menyumbang, ahli-ahli korporat diminta untuk menyumbang. Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai tabung kecemasan one off kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Mungkin Tok boleh jelaskan sikit. Ini agenda kita bantu rakyat. Sila Tok. Ya, okey. Untuk makluman tuan-tuan, kita sudah pun melancarkan apa yang dipanggil sebagai tabung pendidikan Melayu. Tabung pendidikan Melayu ini bukan hanya kita beri dalam bentuk beasiswa dan sebagainya. Kita beri bantuan, contohnya anak-anak yang berjaya dalam bidang akademik, kita bantu. Anak-anak dapat masuk ke universiti, ada juga. Sebahagian daripada dana ni juga kita gunakan untuk membantu anak-anak kita ni. Kalau mereka yang ada kesempitan, contohnya kalau sebelum ini mak bapak yang menanggung mereka beasiswa Fama lah contohnya, kan, tiba-tiba mak bapak ni jatuh sakit dan sebagainya, mereka ni ada masalah, tidak boleh meneruskan pengajian, ini pun mereka boleh minta bantuan daripada tabung pendidikan Melayu ni. Tapi yang lebih penting, walaupun kita dah berjaya kutip 1.6 juta, saya nak beritahu kos untuk membantu rakyat dari segi sudut aspek pendidikan ni bukan satu kos yang kecil. Jadi kita mengalukan sahabat-sahabat yang boleh menyumbang kepada tabung pendidikan ini, hulurkanlah bantuan. Setidak-tidaknya sebelum kita mati ni, kan? Kalau selama hari ni kita banyak buat sumbangan kita dengan memberi sumbangan, kita wakaf Al-Quran ke, kita wakaf tanah ke, kan? Dalam masa yang sama ni fikirkanlah juga soal anak bangsa kita. Betul. Kerana anak bangsa kita ni juga orang Islam, kan? Maka sumbangan yang tuan-tuan berikan kepada tabung pendidikan Melayu ini juga sudah pasti sebahagian besar daripadanya ialah untuk mengangkat anak-anak Melayu, mutu pendidikan anak-anak Melayu yang beragama Islam. Silakan saudara. Ya, boleh cakap. Halo. Dia angkat, dia garuk kepala pula.
Diraj. Raj. Mana ni? Daripada Bangladesh ke? Soalan studio, Macam mana drop? Okey, soalan studio. Okey, ada soalan? Sila. Wan Koris. Tabung Raf, tolong ni. mengenai tabung pendidikan Melayu tadi tu. Adakah tabung tu khusus untuk orang anak ahli parti saja ke ataupun keseluruhan? Tabung tu namanya tabung pendidikan Melayu. Jadi untuk orang Melayu lah. Untuk Melayu lah. Untuk orang Melayu lah. Tidak semestinya anak orang UMNO saja. Jadi kita buka tabung ni kepada semua pelajar-pelajar yang memerlukan. Ini inisiatif daripada UMNO, tetapi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi pun Datuk Seri Khalid Nordin dah pun membuat pengumuman bahawa 10,000 tempat atau 10,000 bantuan akan diberi kepada pelajar-pelajar mewakili mereka yang pertama kali masuk universiti dalam keluarga tersebut tu. Yang ini akan dibantu sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Jadi isu pelajaran ini adalah isu yang amat dekat di hati UMNO sebenarnya. Walaupun kebanyakan mereka yang dah belajar di peringkat PhD di luar negara, bila balik lawan UMNO dan maki hamun UMNO, tapi UMNO sebenarnya tak pernah kecil hati tu tanggungjawab tu tetap kita jalankan. Jadi ini 10,000 tempat diberi kepada anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Anak pertama yang masuk ke pusat pengajian tinggi akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Yang ini mungkin Tok boleh ulas. Ini berita bagus untuk rakyat kita. Jadi ada siapa yang nak ni live lagi? Ada yang nak join? Mungkin Tok nak sembang sikit pasal inisiatif KPT ni, Tok. Okey, inisiatif yang dibuat oleh Datuk Seri Khalid Nordin ni, ini ada soalan. Ada soalan lagi? Okey, Jo, silakan Jo. Jo. Ya, Jo. Pause. Soalan studio. Okey, Ada. Okey, Tok, Ya. bila kita lihat PRU 15 yang lepas, Ya. Undi 18 memainkan peranan yang penting dan kita Ya. nampak Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan majoritinya undi terhadap PNPH. So bagaimana Tok melihat pada PRN yang akan datang? Adakah UMNO dan Barisan Nasional dapat mengembalikan kepercayaan pengundi-pengundi muda ni? Saya nampak, alhamdulillah lah kalau tengok laporan-laporan research yang dibuat oleh beberapa agensi-agensi dan juga beberapa badan-badan bebas, jelas menunjukkan bahawa sokongan terhadap kerajaan perpaduan ni secara keseluruhan, tidak spesifik UMNO, tidak spesifik PKR ataupun PH. Sokongan terhadap kerajaan perpaduan di kalangan anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah sangat menggalakkan. Jadi ini jelas membuktikan bahawa ada perubahan, ada perubahan yang menjurus ke arah momentum kemenangan. Maknanya dalam arti kata lain, kalau dulu kita lihat orang-orang muda ni, mereka ni banyak terikut-ikut apa yang tersidai di TikTok, apa yang dihidangkan di TikTok, apa yang diperkatakan di kalangan rakan-rakan taulan sebaya dengan mereka. Tetapi ada juga di antara mereka ni yang percaya bahawa UMNO korup, percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas pemimpin UMNO. Kalau ketika itu mereka menolak kita dengan dahsyat sekali. Selepas 6 bulan pemerintahan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, nampaknya memang banyak perubahan. Dan mereka juga tengok, kalau dulu ada setengah-setengah orang tu membenci Datuk Zahid ni lain macam, tengok pun tak boleh. Tapi sekarang ni saya tengok sudah ada perubahan, sudah ada perubahan. Walaupun dari segi mereka-mereka yang bak kata orang tu
mempunyai political inclination terhadap Perikatan Nasional, mereka memang tetap akan benci Datuk Zahid lah. Kerana bagi dia, inilah orang yang telah memusnahkan harapan dia untuk menjadi kerajaan. Macam mana pun mereka tetap akan membenci Datuk Zahid. Yang ini kita tak perlu nak risau. Sebab mereka ada kepentingan dia. Kenapa mereka membenci Datuk Zahid. Tetapi di kalangan yang atas pagar ni, perubahan persepsi mereka ni satu tanda yang sangat positif. Dan dengan perubahan persepsi ini, saya harap ianya dapat ditranslatekan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ni. Kalau kita berjaya buat anak-anak muda yang bawah 30 tahun, termasuklah yang 18 tahun ini, berubah kembali kepada kita, sudah pasti ianya akan memberikan kesan yang besar. Dan dengan kerjasama antara BN dan PH, pencantuman dua parti besar ni, itu sendiri pun sudah akan create satu impact. Dan kalau kita punya media sosial kita dapat memberikan kefahaman dengan lebih terhadap generasi 18 tahun ke atas ni, termasuklah mereka-mereka yang masih lagi di bangku sekolah, saya yakin kita akan dapat untuk menarik lebih ramai sokongan orang muda ni, insyaAllah.